Okey, daripada Thousand Movies. Dia tanya, Assalamualaikum Cik Zaidi, saya bekerja swasta, memiliki 3 buah rumah. 1 duduk sendiri, 2 disewakan. Rumah 1 tu duduk sendiri, baki hutang dalam 293,000, bulanan 1,003. Rumah kedua tu baki hutang 160,000. Oh, ada sambungan lagi. Okey, bulanan 600. Rumah ketiga hutang 120,000, bulanan 470. Rumah sewa cukup-cukup untuk bayar bank saja. Sekarang saya tak ada hutang lain melainkan rumah ini. Bulanan dapat menyimpan 800. Okey, jadi soalan saya, rumah mana yang patut saya selesaikan? Hutang, rumah duduk ke atau rumah yang disewakan? Okey, kalau tanya pendapat saya, tak perlu nak selesaikan mana-mana hutang. So 800 tu kumpul jadikan modal untuk cari tanah keempat. Lepas tu kumpul cari modal cari tanah kelima. Lepas tu kumpul modal cari tanah keenam. Sampai satu masa nanti bila dah cukup-cukup muat, okey, jual satu hartanah atau dua hartanah anda dan terus lansaikan rumah yang anda duduk. Okey, gunakan equity hartanah yang anda dah kumpul tu untuk selesaikan. Daripada susah-susah nak menyimpan dan nak selesaikan hutang rumah yang besar sampai 200-300 ribu ni, dia buang masa. Lebih baik kita simpan duit tersebut 800 10 bulan 88,000. Okey, 800 10 bulan ada 8,000, 20 bulan lebih kurang 16,000. Okey, kita dah boleh jadikan deposit untuk tanah keempat kita sebagai contoh. Boleh beli rumah lelong ke apa ke, contoh rumah macam itulah. Kumpul dulu. Mungkin 5 tahun kumpul. Lepas tu kita tengok equity tanah kedua kita atau equity tanah ketiga kita. Kalau jumlah nilai equity tersebut mencukupi untuk melansaikan rumah yang kita duduk, rumah tu kita boleh refinance atau rumah tu kita boleh jual dan lansaikan rumah yang kita duduk. Tanpa perlu kita menggunakan duit saving untuk lansaikan kita duduk. Okey. Okey. Ni soalan daripada MSI. Okey, beliau bertanya, salam tuan, perlu tak bayar hutang PTPTN secara lamsam? Sebab sekarang PTPTN ada bagi 15% diskaun. Sebagai contoh, PTPTN 30,000, berbalik untuk buat full settlement. Kena tengoklah ROI-nya berapa. Okey, ROI adalah apa yang kita bayar PTPTN bulanan ni berbanding dengan baki hutang tersebut. Okey, mari kita kira lah. So, cerita-cerita tak guna kan? So, lebih baik kita buat kiraan sikit. So, dalam kes ni, 30,000, okey, jadi 15%. Jadi kita kira 30,000, kalau 15% dapat diskaun dalam 4,500. Okey, so kita tolak 30,000, maknanya kita hanya perlu buat full settlement 25,500. 25,500 sebagai contoh. Nah, berapa bayaran bulanan yang kita bayar selama ini? So katalah bayaran bulanan dia selama ini sebanyak RM150. Ini contoh je lah. So kita kira RM150 darab dengan 12, bahagikan dengan full settlement 25,500. Okey, darab dengan 100, maknanya ROI ni cuma 7% saja. Jadi kalau ROI ni cuma 7% saja dan kita ada duit 25,000, lebih baik duit 25,000 tu kita laburkan ke ASB sebagai contoh untuk dapatkan dividen sebanyak 5%, 6% ni. Ataupun 25,500 jadikan deposit beli sebuah rumah yang bernilai lebih kurang 200 ke 300,000. Okey, itu lebih berbaloi daripada melansaikan PTPTN. Okey. Bila nak lansaikan PTPTN ni? Bila you punya ROI mencecah 15% dan ke atas. Okey, sebagai contoh, kalau kita buat full settlement tadi 25,500, okey, kalau bayaran bulanannya contohnya adalah RM300. Okey, atau RM350. Itu berbaloi. Kalau RM350 kali dengan 12, bahagikan dengan full settlement 25,500, okey, darab dengan 100%, so kita dapat 16.5%. Itu berbaloi untuk kita lansaikan. Macam perumpamaan, kita laburkan duit kita 25,500, tapi bulan-bulan kita dapat 300,500. Lebih kurang macam tu. Perumpamaan. Berbaloi lah. Lebih kurang 16.5%. Kalau dapat lagi tinggi lagi bagus. Tapi kalau tak dapat angka yang sebesar macam ni, contoh ni kita bayar PTPTN sekarang pun cuma 100 bulan, berbaki 30,000, tolak diskaun, baru 25,500, masih lagi tak berbaloi kalau kita ada modal 25,000 tersebut. Lebih baik 25,000 tersebut dilaporkan di tempat lain untuk jana keuntungan yang lebih berganda, untuk meningkatkan equity dia ke, atau meningkatkan nilai dia dan sebagainya lah. Okey. Sertai live bersama saya, Zaidi Ismail, Jurutera Forensik Kewangan, setiap Sabtu jam 9 malam. Jumpa anda di sana.